like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azhar Zakia binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari teknik menjawab sains SPM untuk kertas 2 bahagian C, soalan esei. Jom kita tengok macam mana cara nak jawab soalan esei. Jom kita belajar. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, ini adalah bahagian C. Untuk pengetahuan awak, soalan bahagian C kita ada 22 markah. Tapi kita hanya ada 3 soalan sahaja. Soalan 11 awak wajib jawab. Manakala soalan 12 atau 13 awak boleh pilih salah satu. Tapi kalau macam ikut cadangan cikgu lagi prefer awak jawab dua-dua. Sebab pemeriksa akan tanda dua-dua dan akan pilih markah yang paling tinggi. Okey? So, jom kita tengok soalan nombor 11. Tapi sebelum tu, awak kena ingat pasal MV, RV, CV. Macam sebelum ni cikgu pernah ajar, MV adalah apa yang kita ubah. RV apa kesan dia. CV adalah yang sama atau tetap. Okey? Okey, kita tengok soalan 11. Dia kata kaji pernyataan di bawah. Kacang tanah dan ikan bilis menjadi pelengkap kepada hidangan nasi lemak yang menjadi kegemaran ramai. Namun, kacang tanah mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi berbanding ikan bilis. Kalau awak tengok dalam ayat ni, apa yang kita ubah-ubah? Ya, yang kita ubahlah satu kacang, satu ikan bilis. Betul? Apa kesan dia? Ya, kesan dia adalah nilai kalori. Okey, so kita baca soalan bawah. Berdasarkan pernyataan di atas, rancang satu eksperimen dalam makmal untuk menganggarkan nilai kalori bagi kedua-dua sampel makanan tersebut dengan menggunakan 1 gram. Okay, this is my MV. This is my RV. So, kita guna 1 gram kacang tanah, 1 gram kacang bilis pula. Ikan bilis, air suling, kapas, kaki litot, tabung lidih, termometer, plastisine dan jarum. Awak kena tahulah macam nak lukis sebab lukisan ada 3 markah. Alright. So, nampak tak? Ni sama. 1 gram, 1 gram. So, itu kita punya CV yang sama. Boleh tak sampai sini? So, kalau awak tengok dekat sini, yang warna kuning tu adalah yang cikgu ubah. Satu adalah kacang tanah dan ikan bilis. Tapi kalau ikut bawah tu, kita ada sampel makanan. Maknanya kita ubah jenis sampel makanan. Tapi dia punya kesan adalah nilai kalori. So, untuk jawab soalan ni, you kena tulis dekat test pad. Kalau awak tulis dekat sebelah soalan, markah awak adalah kosong. Okey? So, kita tengok soalan A. Soalan A adalah pernyataan masalah. Contoh cara ayat nak buat, adakah MV mempengaruhi RV? Okey, tapi awak kena ingat pernyataan masalah, mesti ending dia adalah tanda soal. Alright? Okey, apa contoh soalan yang awak boleh buat daripada dalam kotak tu? Apa soalan yang awak boleh buat? Kacang tanah, ikan bilis, nilai kalori. Apa soalan yang awak boleh buat? Mungkin awak boleh cakap, adakah kacang tanah mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi berbanding ikan bilis? Awak nampak tak? Awak salin je. Adakah kacang tanah mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi berbanding ikan bilis? Awak buat macam ni je, you akan dapat 1 markah. Ataupun kalau you nak ubat yang bawah tu, nampak tak? Ada sampel makanan dengan nilai kalori kan? Ataupun awak boleh cakap, sampel makanan manakah yang mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi? Maknanya you boleh guna contoh kotak dengan kotak, ayat dengan ayat. Maknanya awak tengok MV, RV dia masing-masing. Faham tak? So, kalau buat macam ni, you akan dapat 1 markah. Okey, next kita nak buat hipotesis. Hipotesis adalah jangkaan awal awak. Awak rasa,
bila awak habis eksperimen ni, apa yang awak nampak? Apa hasil awak akan dapat? Itu kita panggil jangkaan awal awak. Cikgu rasa kalau habis buat eksperimen ni, kacang tanah akan ada nilai kalori yang lagi tinggi daripada ikan bilis. Awak buat macam ni je, you dapat 1 markah. Senang tak? Dia macam apa yang prediction you, apa yang you jangkaan awak selepas habis you buat eksperimen ni. Sebenarnya cikgu ambil je dalam kotak tu. Cikgu kata kacang tanah mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi berbanding ikan bilis. Itu jangkaan awal dia. Hipotesis. Okay? Next, kita nak sambung kepada soalan C1. Pemboleh ubah dimalarkan dan cara mengawal. Dimalarkan adalah MV ke, RV ke, CV? Yes, this is CV. Sekarang, apa yang sama? Cuba tengok yang cikgu tanda pink tu. Yang sama adalah 1 gram tu kan? So, kalau 1 gram tu apa? Jisim ke isi padu? Yes, dia adalah jisim. Jisim apa? Jisim sampel makanan. Awak macam ni, awak akan dapat 1 markah. Next, dia tanya apakah cara mengawal? Sebab dia bagi 2 markah kan? Macam mana awak nak kawal supaya jisim dia sama? Awak cakaplah memastikan awak menggunakan sampel makanan yang mempunyai jisim yang sama. Maknanya kita dah dapatlah jisim sama. So, buat macam ni je, awak akan dapat another 1 mark. Faham tak macam mana dia? Maknanya yang kita biar sama lah jisim 1 gram 1 gram. Tapi macam mana you nak kawal dia 1 gram? Maknanya awak guna sampel makanan yang ada jisim yang sama. Faham? Okey, kita tengok soalan C2. Dia kata, apakah pemboleh ubah dimanipulasikan? Apa yang dimanipulasi? MV ke, RV ke, CV? Yes, this is MV. So, apa yang kita ubah? Yes, yang kita ubah jenis sampel makanan. Maknanya, ataupun nak boleh buat kacang tanah dan ikan bilis pun boleh. Alright, kalau buat macam ni je, awak akan dapat 1 markah. Next, macam mana nak kawal jenis? Macam mana kita nak kawal jenis sampel makanan yang kita guna tu? Cara dia adalah kita boleh menggunakan 2 jenis sampel makanan yang berbeza. Jangan guna yang sama. Macam itulah kita nak kawal jenis sampel makanan. So kat sini je you dah dapat 6 markah. Awak rasa senang ke susah? Senang kan? Sebenarnya kalau awak tahu MV, RV, CV, you will dapat a lot of marks. Alright? So next, kita akan sambung ke lakaran susunan radas yang berlabel. Untuk lukisan lakaran ni, awak kena make sure semua yang warna purple yang cikgu tanda tu, yang dia bagi, awak kena guna dalam gambar awak. Tengok dia bagi awak 1 gram kacang tanah, 1 gram kacang tanah, 1 gram ikan bilis, air suling masih ada, kapas, kaki ritot, tabung didih, termometer, plasticine and jarum. Contohlah, awak ingat eksperimen macam mana, so you lukis. So you lukis segi satu. Nampak tak? Cikgu ada plasticine, cikgu ada kacang tanah, ada air suling, ada tabung didih, ada termometer, ada jarum. Kan? So awak kena label every single thing. Alright? So contoh, dalam gambar awak, dalam gambar awak, ada 1 kacang tanah, ada 1 ikan bilis. Ini yang kita punya ubahan, yang kita punya MV, betul tak? Ada MV, awak akan dapat 1 markah. Alright? Maknanya apa yang kita ubah? 1 cikgu letak kacang tanah, 1 cikgu letak ikan bilis. Ada benda yang awak ubah tu, awak akan dapat 1 markah. 1 markah yang kedua adalah yang sama. Apa yang kita biar sama? Apa benda yang kita biar sama? Kan, nampak ni. Ada contoh 30 ml air suling. Sebelah sana pun 30 ml air suling. Ataupun kat sini awak tulis 1 gram kacang tanah. Sana pun ada 1 gram kacang bilis pula. Ikan bilis, dia ada satu-satu nombor tu. Awak tunjuk dia sama. You akan dapat 1 markah. So, kalau gambar awak betul, awak letak termometer betul, tabung didih betul, jarum betul, awak akan dapat another 1 mark. Kat sini, markah lukisan, lakaran ada 3 markah. Banyak kan? Next, soalan E. Macam mana nak mendapatkan keputusan yang jitu? Kalau awak tengok eksperimen ni, kalau awak pernah buat waktu tingkatan 5 bab 2, eksperimen ni dia melibatkan api. Kan? Lepas tu kan kita ada udara, ada angin, bagai kan. So macam mana kita nak dapat keputusan yang lebih jitu? Apa yang kita boleh buat? Mungkin awak kata, cikgu saya rasa kita guna penghadang. Korang ada guna tak penghadang angin? Yang bentuk macam penghadang tu lah, warna silver tu kan. Ataupun you boleh tulis segera rekodkan suhu air selepas makanan habis dibakar. Kat sini 1 markah, you boleh tulis 1 sahaja. So dapat 1 markah. So total kat sini 6 tadi tambah lukisan 3 markah, tambah keputusan jitu 1 markah. Sebenarnya kat sini je you boleh dapat 10/10. Nampak tak kalau you tahu apa MV awak?
Kan? Awak nampak sebelah kacang, sebelah ikan bilis, you akan dapat 1 markah. Sebab tu maknanya gambar kena betul, ada MV. Dalam gambar tu juga kena ada benda yang sama, kena ada CV, dekat ayat. Maknanya kalau awak tahu MV, RV, CV, sebenarnya boleh dapat markah penuh dalam soalan 11. Alright? Senang tak soalan 11? Senang kan? Okey, jom kita sambung soalan 12. Dia kata salah satu cara untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara adalah penggunaan baka yang bermutu. Soalan A, nyatakan 2 ciri baka bermutu. Dia bagi awak 2 markah, so you kena bagi 2 je. Alright? So, kita kena guna test pad. Okey, cikgu lagi suka macam awak buat pie kan, peringkat Islam kan. Kan awak ada tulis dulu kan. Contoh awak buat macam ni. A, 2 ciri baka bermutu. Baru isi bawah dia. So, sekarang ni contoh baka bermutu. Contoh kita tanam durian kan. Awak nak durian awak macam mana? Awak nak durian awak masak 2 tahun sekali ke? Awak nak dia cepat masak ke? Awak nak dia senang rosak ke? Awak nak dia tahan rosak ke? Awak nak rasa dia manis ke? Macam contoh. Apa baka bermutu yang awak rasa baka tu bermutu? Contoh. Hasil pertanian tu bermutu. So, kalau tengok buku teks, ada jawapan dia. Dia ada 6. So, cikgu nak 2 sahaja. Kemungkinan nak boleh buat, cikgu nak hasil yang banyak. Awak tulis je, baka bermutu, dia masih hasil dia banyak. Maknanya jual untung kan. So, ataupun you boleh kata, dia cepat tumbuh cikgu dan cepat matang. Maknanya dia cepat membesar lah. Senang nak jual kan. Maknanya banyak untung. Itu pun betul. Itu adalah baka yang bermutu. Yang ketiga, you boleh tulis kos penjagaan dia rendah. Maknanya kita tak naklah nak jaga durian tu perlu berjuta-juta kan. Untung berapa je. Kan. So, kita nak kos dia rendah. Maknanya lagi rendah lagi bagus. Tapi rasa sedap. Gitu. Yang keempat, awak boleh buat rintangan yang tinggi terhadap penyakit, serangga perosak atau cuaca melampau. Maknanya pokok awak durian ni, contoh durian kan. Cikgu bagi durian je lah. Sebab durian sedap. Contoh awak kata, pokok durian awak ni dia tahan. Sebenarnya rintangan yang tinggi ni maksudnya dia tahan. Dia tahan penyakit. Maknanya kalau ada penyakit pasal pokok kan, awak punya durian tu elok lagi. Maknanya kalau ada serangga perosak, durian awak still elok. Kalau cuaca terlalu panas pun, durian awak elok. Maksudnya rintangan yang tinggi, dia macam tahan lah. Tahan terhadap penyakit. Tapi awak jangan tulis tahan. Awak kena guna ayat rintangan yang tinggi. Alright. So, kalau pilih 2 je antara 4 yang cikgu bagi ni, kan, awak akan dapat 2 markah untuk soalan A. Senang tak? Okey, kita sambung soalan B. Dia kata, Rajah 11.1 menunjukkan contoh baka bermutu dari hasil pertanian. Dia kata, okey, kita ada gambar jagung, mangga, durian. Durian kan. So, bagaimanakah kaedah teknologi moden boleh menghasilkan hasil pertanian seperti Rajah 11.1? Apa teknologi yang kita boleh buat? So, tulis dulu kaedah teknologi moden. Disebabkan dia bagi 2 markah, you kena bagi berapa poin? You kena bagi 2 poin. So, contoh you boleh cakap kejuruteraan genetik dan ataupun you boleh kata pengklonan atau kacukan. Awak macam ni, you akan dapat 2 markah. Senang ke susah? Senang sangat. Okey, kita sambung dengan soalan C. Dia kata, Rajah 11.2. Rajah 11.2. Bagaimanakah ciri-ciri daripada kelapa sawit Dura dan kelapa sawit Pisifera boleh menghasilkan ciri terbaik kepada Tenera? Cuba tengok. Cikgu ada kelapa sawit Dura, cikgu ada kelapa sawit Pisifera dan kelapa sawit Tenera. Dia bagi awak 4 markah. Banyaknya. So, sebelum kita nak jawab soalan ni, kita buat quick revision. Cikgu nak awak kenal dulu siapa kelapa sawit ni. Kan? So, ini gambar dia. So, ini adalah buah kelapa sawit. So, kalau tengok dekat sini, yang warna oranye ni, nampak ni warna oranye ni, ini kita panggil sebagai sabut. Untuk pengetahuan awak, sabut yang warna oranye ni, dia mempunyai minyak yang paling banyak. Maknanya kalau kita nak dapat minyak kelapa sawit yang awak masak ayam tu kan, kita ambil daripada sabut lah. Alright, bahagian sabut dia. Okay, next. Bahagian warna coklat tu. Nampak tak warna coklat? Kalau kat buah kelapa biasa tu, kelapa muda tu, ini bahagian apa kita panggil? Yes, this is tempurung. Awak rasa tempurung ada minyak tak? Yes, tempurung tak ada minyak. Sebab dia keras, mana ada minyak. So, kita nak cerita yang pasal putih tu. Putih tu nama dia siapa? Ada ke seputih hatiku? So, ini adalah
isi rong ataupun bahasa sains dia adalah kernel. Kernel dia ada minyak. Tapi minyak dia kita panggil sebagai minyak bermutu tinggi atau minyak berkualiti tinggi. Okey? Okey, untuk soalan ni, macam mana daripada dura, so awak dah kenal kan dia punya bahagian tu kan. So macam mana dura campur pisifera boleh dapat tenera. Cuba tengok tenera. Cantik kan? So kita tengok macam mana nak jawab. So kalau soalan ni kena juga tulis dekat test pad. Sekarang ni dibagi awak 4 markah. Awak kena cerita dulu pasal dura, awak kena cerita dulu pasal pisifera, baru dapat tenera. Alright? So macam nak cerita cikgu? So sebelum tu awak tulis dulu soalan dia, bagaimana menghasilkan ciri terbaik pada tenera. So tulislah dura. Dura macam mana dura? Cakap dah tengok sabut dia. Sabut dia nipis. Nampak tak sabut dia nipis? Nampak tak tempurung dia warna hitam tu tebal? Nampak tak isi rong dalam tu besar? Kita nak macam mana? Kita nak minyak banyak ke kita nak minyak sikit? Mestilah minyak banyak. Baru boleh jual. Baru boleh untung. Kan? So yang kita nak banyak siapa? Kita nak banyak mestilah sabut dengan isi rong kan? So tapi yang dura ni sabut dia sikit ke banyak? Sikit kan? Tempurung dia sikit ke banyak? Tebal kan? Kita tak nak tempurung tebal. Rugi lah. Tempurung bukan ada minyak pun. Kan? Tapi isi rong dia besar. Maknanya dura ni bagus sebab isi rong. Betul tak? Kita tengok pula pisifera. Tulislah pisifera. Kita tengok dulu sabut. Sabut dia. Sabut dia tebal. Tengok dia punya, siapa nama dia? Tempurung. Tempurung dia nipis. Bagus tak? Bagus. Isi rong pula, alamak. Tapi isi rong dia kecil pula. So, kelebihan pisifera, dia punya sabut dia tebal. Kita kan nak minyak banyak. So, kita perlu ciri pisifera. Kita nak isi rong banyak. Sebab tu kita perlu dura. Alright. So, bila dia combine dua ni, kan, apa jadi dengan tenera? Awak rasa apa yang nampak dekat tenera? Sabut dia macam mana? Tebal. Tengok tempurung dia. Nipis. Cuba tengok isi rong dia. Yes, isi rong dia besar. So, maknanya, tenera ni dia adalah kacukan antara dura dan pisifera. Nampak dia sabut dia tebal, tempurung dia nipis, isi rong dia besar. Maknanya sabut tebal minyak dia banyak lah. Isi rong tebal maknanya minyak bermutu tinggi dia banyak lah kan. So awak bagi macam ni, ciri dia 1 markah, ciri pisifera 1 markah, ciri tenera 2 markah. Kat sini je you dah dapat 4 markah. So boleh faham tak untuk soalan C? Senang kan? Maknanya kalau you ada 4 markah, you kena bagi 4 point. Sebenarnya cikgu tak galak kan you buat karangan panjang-panjang. Sebab this is science. Science is very simple. Alright, the point form. Okay, kita tengok soalan D. Soalan D, alamak, you kena tulis dulu. Dia kata, bincangkan dan nilai kesan, kelebihan dan kekurangan penggunaan racun serangga dan kawalan biologi dalam bidang pertanian. Dia bagi awak 4 markah. Dia kata dia nak kelebihan dan kekurangan. Kekurangan siapa? Racun dan kawalan biologi. Sebelum awak jawab soalan ni, awak kenalah kenal racun serangga tu siapa. Awak kenalah kenal kawalan biologi ni siapa. Kenal tak? So kalau racun, kita tahu orang biasa racun-racun pokok tu kan. Ni ada. Nampak tak dia racun pokok? Ikut logik awak, kenapa dia racun? Sebab dia nak bunuh serangga perosak. Bagus tak awak rasa racun ni? Bagus kan? Tapi mesti ada dia punya kelemahan kan? So ini adalah racun serangga. Ni cikgu just bagi gambar lah, gambaran supaya you nampak racun serangga ni macam mana. So kawalan biologi ni apa? Adakah berkaitan dengan subjek biologi? No, ni adalah kawalan biologi. Kawalan biologi dia nak kawal haiwan perosak tapi dia menggunakan haiwan. Maknanya haiwan makan haiwan. Contoh kita ada burung hantu makan tikus ataupun ular makan tikus. Sekarang ni soalan dia kata dia nak kelebihan dan kekurangan racun serangga dan kelebihan dan kekurangan kawalan biologi. Okey, so awak kena buat kotak. Paling simple buat kotak. Alright? Senang awak nak tengok. So contoh you boleh kata this is kelebihan racun serangga, ini adalah kelemahan racun serangga. So boleh awak macam tak adalah awak buat berbanding manakala kan. So buat jadual lagi senang. Senang nak tengok, senang nak faham. So kita sambung. Macam mana apa kelebihan racun ni? Kalau cikgu pun suka racun. Lepas tu budak cikgu cakap, cikgu ni jahat lah suka racun. Cikgu bukan suka racun. Cikgu kalau antara dua kaedah ni, memanglah nampak racun ni mencemar alam sekitar. Tetapi racun ni apa kelebihan dia?
Macam orang macam cikgu nak cepat kan. Kelebihan dia cepat dan mudah, sembuh je. Kan, maknanya kita nak bunuh serangga perosak atau haiwan perosak ni kita sembuh je. Kan, macam kat rumah kan, ada lipas, sembuh je. Kan. Itulah cikgu suka benda yang cepat dan mudah ni. Tapi kelemahan dia memanglah senang nak bunuh member tu. Tapi kelemahan dia mesti sebab ni kan pokok kan. Racun dah kena kat pokok, lepas tu hujan. So racun tu akan pergi ke mana? Tanah. Tanah lepas tu hujan, dia akan pergi ke air. So sebenarnya kelemahan dia boleh menyebabkan apa? Dia boleh mencemarkan alam sekitar, dia boleh mencemarkan tanah, mencemarkan air. Bagus ke tak? Tak bagus. Tapi kelebihan dia cepat lah. Faham tak? Next adalah kawalan biologi. Sama juga, cikgu lagi prefer you buat box. You boleh tulis kelebihan kawalan biologi, kelemahan kawalan biologi. Sekarang ni, cikgu dah tak sembuh racun dah. Nak bunuh tikus lah contoh kan. Cikgu nak bunuh tikus. Tikus ni merosakkan cikgu punya tanaman ni. Cikgu nak bunuh dia. Sekarang cikgu panggil ular datang. Cikgu panggil burung hantu datang. Apa kelebihan kalau cikgu guna haiwan-haiwan ni je untuk bunuh haiwan perosak dekat tempat ladang cikgu ni? Ada ladang. So apa kelebihan dia? Kelebihan dia ada tak beracun macam racun serangga tadi? Tak kan? So kelebihan dia lebih mesra alam dan dia lebih murah. Tak adalah awak kena beli racun-racun tu kan. Tapi kelemahan dia apa? Mesti ada kelemahan kan. Dia ambil masa yang lebih panjang untuk mengawal haiwan perosak. Sebab kan kalau contoh kita nampak tikus kan dekat kita punya ladang kan. Lepas tu macam mana nak Roger, siapa nama dia ni, burung hantu ni. Takkan nak cakap, hello, burung hantu, ada job ni, datang ni. So kita pun tak boleh nak contact dia. Dia nak tunggu dia lapar baru dia datang. So dia macam lambat lah, dia ambil masa yang lebih panjang kan. Dan kita hasil dia suka diramal lah. Kalau contoh kita boleh ular pun kan. Takkan cakap ular ada job ni, datang cepat sekarang. Kat sini ada station A, station B. No, you tak boleh cakap macam tu. Sebab tu kita kata dia ambil masa lebih panjang untuk kawal. Itu adalah kelemahan kawalan biologi. So kalau you bagi kelebihan 1 markah, you bagi kelemahan racun serangga 1 markah. You bagi kelebihan kawalan biologi 1 markah, you bagi kelemahan kawalan biologi 1 markah. Kat sini je you dah dapat 4 markah. Sebab kalau awak tengok soalan dia kata bincangkan kesan kelebihan dan kekurangan racun serangga dan kawalan biologi. Boleh tak sampai sini? Faham tak macam mana nak buat esei yang lebih mudah untuk awak? Senang kan? Okey, kita sambung dengan soalan terakhir, soalan 13. Dia kata pencemaran alam sekitar menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada semua hidupan. Raja 13 menunjukkan beberapa jenis pencemaran alam sekitar. So, ni Raja 13. Cikgu ada jenis pencemaran alam sekitar, sebelah pencemaran udara, sebelah lagi adalah pencemaran air. Soalan A. Nyatakan 2 contoh lain jenis pencemaran alam sekitar. Okey, kalau dapat soalan macam ni, buat apa? Tulis dulu soalan 13. Soalan A, dia kata 2 contoh pencemaran lain. Okey, apa lagi pencemaran yang awak tahu? Selain daripada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran apa lagi kita ada? Tulislah. So, contoh pencemaran tanah ataupun yang awak boleh tulis pencemaran terma. Terma ni suhu, macam termometer kan. Maknanya suhu panas. Maksudnya dekat kilang-kilang adalah berlaku pencemaran terma. Alright? So, kalau jawapan awak betul, awak akan dapat berapa markah? Yes, 2 markah. Nampak tu? So, 2 contoh, 2 markah. So, buat macam ni je dah dapat 2 markah. Senang tak? Next, kita sambung soalan B. Dia kata, eutrofikasi adalah respon ekosistem terhadap penambahan bahan-bahan tiruan atau asli yang terkandung bahan fosfat melalui deterjen, baja atau sampah ke dalam satu sistem akuatik. Aqua ni air, aquaman, aquarium. Kan dalam satu sistem yang air, akuatik. So, soalan dia, berdasarkan pernyataan di atas, berikan 2 kesan negatif dari eutrofikasi. So, dia bagi 2 kesan negatif, 2 markah. So, sebelum tu, cikgu nak tanya, awak tahu tak eutrofikasi ni apa? Pernah dengar tak eutrofikasi? Kalau awak tak pernah tengok, buka buku teks kata 5, muka surat 100. Hafal kan? Tapi tak apa, cikgu bagi gambar. Inilah eutrofikasi. Ini adalah tasik, nampak tu? Jadi warna hijau. Cuba tengok what happened to the ikan. Ikan jadi mati. Tapi kita cakap ikan mati, kita cakap hidupan akuatik mati. Nampak ni, bila kita cedok dengan tangan, banyaknya hijau dia.
Awak rasa kenapa benda ni berlaku? Macam mana berlakunya eutrofikasi? Apa punca utama? Kenapa kita punya tasik tu jadi bertukar jadi hijau? Adakah Shrek masuk dalam tu? No. Sebenarnya dia ada berkaitan dengan alga. Macam mana alga boleh banyak? Kita tahu alga ni warna hijau kan? Alga boleh banyak berlaku eutrofikasi kerana bila you letak baja berlebihan dekat awak punya tanaman. So bila hujan, dia punya baja tu akan mengalir ke sungai ataupun tasik. So yang menyebabkan eutrofikasi. Alright, sekarang apakah kesan negatif eutrofikasi? Cuba tengok ikan tu, kesian dia. So awak boleh tulis dulu, awak tulis dulu 2 kesan negatif eutrofikasi. So apa jadi dengan ikan? So you boleh cakap kekurangan kandungan oksigen dalam air sebab dia menyebabkan kematian hidupan akuatik. Alright, awak bagi 2 kesan macam ni je, you akan dapat 2 markah. Senang tak? Tapi awak kena tahu dululah eutrofikasi ni apa. Baru you boleh bagi kekurangan. Alright, senang tak? Senang kan? Okey, kita sambung soalan C. Dia kata, dia bagi kawasan, dia bagi jadual 3. Sebelah tu kawasan, sebelah tu adalah bacaan indeks pencemaran udara IPU. Kita ada 4 taman. Taman Melaka IPU 153, Taman Setia IPU 72, Taman Medan IPU 80, Taman Alor IPU 165. Okey, dia kata indeks pencemaran udara IPU merupakan parameter pencemaran udara untuk menentukan tahap pencemaran udara. Soalan dia, berdasarkan jadual 3, kawasan manakah yang paling tercemar? Mana satu? Taman mana yang paling tercemar? Dan pada pendapat anda, apakah yang menyebabkan kawasan itu paling tercemar? So, kalau awak tengok dekat sini, markah dia ada 4, betul? So, kalau awak boleh bagi kawasan yang paling tercemar, yang mana? You akan dapat 1 markah. Lepas tu lagi 3 markah kat mana? Dekat situlah. Apakah yang menyebabkan kawasan itu tercemar? So, ada 4 markah. 1 point untuk kawasan, 3 point untuk sebab. Alright. Okey, awak tahu tak IPU ni apa sebenarnya? Okey, sebelum tu, kita kalau ada soalan esei masih ada test pad. So, ini awak tulis dulu kawasan yang paling tercemar dan apakah sebab. Alright. So, ini adalah bacaan yang cikgu just nak share. Kalau tengok, kalau bacaan tu below 50, bawah 50, maknanya tahap pencemaran kat situ baguslah. Next, kalau 51 ke 100, ni moderate. 101 hingga 200 dah tak sihat. 200 ke atas dah sangat tak sihat. Lebih daripada 300 dah sangat berbahaya. Ingat tak masa hari tu, masa kita kena cuti sebab jerebu tu kan? Ingat tak? Sekolah mana yang kena tutup? Bacaan berapa? Negeri mana yang selalu kena tutup kan? Kalau kan ada perasan tak? Dia kalau sekolah tu, kalau tempat tu bacaan dia atas daripada beberapa nilai tu, dia sekolah tu tutup. Ingat tak bacaan dia? Ingat tak sekolah tutup hari tu? Yes, bacaan atas 200, sekolah akan tutup. Okey, maknanya lagi tinggi bacaan dia, lagi tak bagus. So, sekarang awak tengok dekat antara 4 taman tu. Taman mana yang paling tercemar? Jawapan dia adalah taman. Yes, Taman Alor. Kenapa Taman Alor? Sebab Taman Alor dia punya IPU paling tinggi. Betul tak? Dia ada 165, paling tinggilah dekat situ. Soalan dia, apakah sebab? Okey, kalau dia tanya sebab, dia nak 3 markah kan. So, apa sebab Taman Alor ni tercemar? Awak tahu kan, kalau IPU, udara. Udara, apa yang menyebabkan udara tercemar? Mesti melibatkan asap kan. Mana datang asap? Asap biasanya datang dari kilang, dari pembakaran, dari kereta kan. So, macam mana kita nak cerita Taman Alor ni? Awak rasa Taman Alor ni kat mana sebenarnya? Kan? So, contoh boleh cakap, cikgu saya rasa dia tercemar sebab dia berdekatan dengan kilang cikgu. Banyak asap. Ataupun dekat Taman Alor ni banyak sangat kereta cikgu. Banyak kenderaan. Ataupun dekat Taman Alor ni banyak sangat orang buang sampah. Awak letak je awak rasa yang kenapa dia tercemar. So, contoh jawapan awak diterima. Alor memang betul 1 markah. Reason dekat kilang banyak asap 1 markah. Banyak kenderaan 1 markah. Banyak orang bakar sampah 1 markah. Kat sini je senang-senang you dapat 4 markah. Senang kan? Sebab tu cikgu kata kalau soalan esei jangan tinggal. Sebenarnya soalan dia senang je. Awak bagi point form je. Jangan tinggal. Cubalah baca. Okey? Sains senang je. Alright, kita sambung soalan D. Dia kata, pada tahun 2022, kerajaan telah mencadangkan untuk menambah tempat pembuangan sampah di sesetengah kawasan. Adakah anda setuju? Wajarkan jawapan anda.
Okey, kalau soalan macam ni, dia kata adakah anda setuju? Maknanya awak boleh cakap awak setuju, 1 markah. Awak boleh cakap awak tak setuju, 1 markah. Dia ikutlah awak nak setuju ke tak. Dia nak tambah tempat pembuangan sampah. Kalau cikgu tak suka sampah-sampah ni, kan. So kalau cikgu tak setuju. Contoh cikgu kata, tulis dulu kan. Nak tambah tempat buang sampah, setuju atau tak? Contoh, cikgu kata, saya tak setuju lah nak letak tempat buang sampah. Awak cakap tak setuju, awak akan dapat 1 markah. Lepas tu, awak kena wajarkan jawapan awak. Maknanya awak kena bagi lagi 3 markah untuk dapat total 4 markah. So contoh, cikgu kata, saya tak setuju lah sebab bau dia busuk nanti. Lepas tu, dia akan menyebabkan pencemaran tanah dan air, dan dia menyebabkan pencemaran air. Lepas tu kos pengurusan akan bertambah lah. Maknanya lagi banyak tempat tu, lagi banyak lori kena ada, lagi banyak pekerja kena hired, macam tu kan. So itu adalah jawapan cikgu tak setuju. So contoh kan, cikgu kata tak setuju, cikgu dapat 1 markah. Lepas tu cikgu bagi reason lah, 3 reason kan. So contoh cikgu kata busuk, pencemaran, kos bertambah. So kat sini je cikgu dapat 4 markah. Senang tak? Senang kan? Contoh awak kata, cikgu saya nak setuju lah. Okey, setuju lah. So ataupun nak boleh tulis setuju. Okey, kalau awak tulis setuju je dapat 1 markah. Tapi bagilah alasan awak kan. Sebab cikgu tak setuju. Awak bagi alasan awak. Bagi 4, bagi 3 alasan awak. Macam tu je sebenarnya. Awak rasa senang tak soalan esei ni? Sebenarnya senang. Alright. So, itu saja untuk esei. So, cikgu harap awak nampaklah betapa senangnya esei dan betapa banyaknya markah yang boleh dapat daripada esei. So, kalau dapat soalan SPM nanti, tolong baca soalan. Tolong cuba jawab. Buat macam cikgu ni. Tulis soalan dulu baru tulis jawapan. Kalau dia nak 2, bagi 2. Kalau dia nak 4, bagi 4. Alright? Better buat dalam bentuk jadual. So, cikgu harap you faham apa yang cikgu ajar. Cikgu harap you boleh jawab soalan esei dengan dapat markah yang penuh. Dan cikgu doakan dapat A Sains SPM. Amin. So, itu saja untuk tajuk teknik menjawab bahagian C pada hari ini. So, bagi siapa yang belum like dan subscribe channel Cikgu Azhar Zakia, jomlah like channel Cikgu Azhar Zakia binti Mak Saleh untuk mempelajari tajuk sains yang lain. Okey semua, thank you, bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.